soal pertama yang perlu diperoleh adalah mengenai soal sokongan. Kerana kalau kita lihat dari segi nombor-nombor sokongan, tidak ada mana-mana pihak yang mempunyai sokongan yang mencukupi untuk menubuhkan kerajaan. Dan untuk itu saya nak bersama dengan penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Mazlan Ali. Doktor, kalau kita lihat ketika ini, tidak ada mana-mana pihak yang mempunyai jumlah sokongan majoriti mudah untuk menubuhkan kerajaan sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan, kerana kita difahamkan ada mesyuarat khas kabinet yang berlangsung ketika ini kemudian disusuli dengan pertemuan dengan Yang di-Pertuan Agong. Tetapi soalnya ketika ini, siapa yang ada sokongan majoriti? Ya, kita mendengar Tan Sri Muhyiddin akan menghadap Sri Paduka Baginda Yang-di-Pertuan Agong pada pagi ini, dan rumours mengatakan beliau akan meletakkan jawatan. Kita juga maklum bahawa pemimpin-pemimpin parti sekarang sedang melakukan perundingan-perundingan yang setakat ini kita belum lagi jelas siapakah yang mempunyai majoriti, kerana kedudukan sekarang ini khabarnya Tan Sri Muhyiddin ada 100 sokongan, Datuk Seri Anwar 88, parti-parti pembangkang lain mempunyai sejumlah kerusi yang tidak begitu signifikan untuk pemimpin dilantik sebagai Perdana Menteri, melainkan sekiranya beberapa tokoh ini seperti Datuk Seri Anwar, Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Zahid Hamidi. Tiga pemimpin ini sekiranya di antara mereka melakukan perundingan-perundingan dan juga menimbangkan gabungan ataupun kerjasama, mungkin majoriti itu boleh ditunjukkan kepada Sri Paduka Baginda untuk dilantik sebuah kerajaan baru. Tetapi setakat ini rasanya kita tidak begitu nampak dengan jelas potensi siapakah yang akan mempunyai majoriti, itu tidak begitu jelas. Maka ada rumours yang mengatakan kemungkinan tidak ada sesiapa yang boleh untuk mengukuhkan majoriti. Inilah yang kita lihat menariknya politik pada masa ini, dan pada masa yang sama ia juga mencetuskan kebimbangan kerana kita perlukan sebuah kerajaan yang kukuh yang dapat menangani masalah pandemik dan juga masalah ekonomi sekarang. Doktor, siapa ada sokongan majoriti itu soalan yang membungkam kita semua ketika ini. Tetapi dalam masa sama, kalau kita lihat daripada sudut angka-angka, kerana politik itu juga mainan angka siapa mempunyai jumlah majoriti yang mencukupi untuk menubuhkan kerajaan. Kalau kita lihat kejadian ataupun polemik semasa yang berlaku ketika ini disebabkan oleh tindakan 15 ahli Parlimen UMNO yang menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan keadaan ini juga mungkin boleh berulang di masa hadapan dengan new coalition ataupun konfigurasi parti-parti politik ini. Tapi bagaimana bergerak ke hadapan, boleh kita pastikan bahawa perkara ini tidak berlaku? Maksudnya dalam sesuatu gabungan itu ada yang tidak berpuas hati sesama sendiri sehingga seperti yang berlaku 15 ahli parlimen ini keluar kerana apa yang mereka hajati mungkin tidak dapat ditunaikan. Tetapi bergerak ke hadapan, bagaimana pembentukan dan apa perkara yang mungkin perlu diberikan pertimbangan oleh parti-parti politik ini sebelum mereka menghulurkan tangan untuk menjalin kerjasama? Itulah yang sedang membingungkan seluruh rakyat Malaysia sekarang. Mereka berfikir apakah motivasi yang begitu besar oleh UMNO pimpinan Zahid Hamidi untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin yang mempunyai sokongan yang cukup sebelum daripada ini. Dan penarikan 15 anggota Parlimen UMNO yang pro kepada Zahid Hamidi ini telah menyebabkan Tan Sri Muhyiddin kehilangan majoriti. Maka persoalan yang timbul, adakah motivasi yang begitu besar yang nampaknya juga disokong oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib, adakah antara UMNO dengan Pakatan Harapan mempunyai satu agenda ataupun mempunyai satu perancangan untuk menubuhkan sebuah kerajaan bersama? Kerana sebelum ini kita mendengar ada satu audio perbincangan strategi antara Datuk Seri Anwar dengan Zahid Hamidi.
Dan pada masa yang sama, kita juga mendengar khabar-khabar yang mengatakan kemungkinan UMNO Zahid Hamidi ini 15 ini akan kembali bersatu dengan kumpulan Ismail Sabri dan akan menubuhkan sebuah kerajaan baru yang akan diterajui oleh UMNO. Maka timbul persoalan di sini, adakah parti bersatu yang mungkin terasa dikhianati oleh UMNO akan bersedia untuk menerima hakikat tersebut? Maka adakah akan berlaku satu bentuk penjajaran semula politik Malaysia pasca kejatuhan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Inilah sesuatu perkara yang pada hari ini kita lihat satu situasi yang begitu rumit untuk kita fikirkan, untuk kita analisis. Dan adakah Datuk Seri Anwar akan berjaya untuk menubuhkan sebuah kerajaan hanya dengan Pakatan Harapan yang hanya mempunyai sekitar 88 ke 90 kursi dicampur dengan parti-parti yang lain hanyalah 105 kursi? Dan adakah Parti Pejuang atau Warisan akan memberi support pada Datuk Seri Anwar? Itu juga satu persoalan yang mungkin tidak akan dapat menjawab hari ini. Adakah Datuk Seri Anwar akan berjaya menjadi Perdana Menteri? Adakah Datuk Seri Anwar perlu membuka satu penjajaran yang tidak pernah kita fikirkan, umpamanya dengan parti-parti di Sarawak, GPS, dan juga gabungan semula di antara Datuk Seri Anwar dengan Parti Bersatu? Maka rencah-rencah inilah yang menjadi satu perkara yang cukup rumit untuk dianalisis, sehingga banyak daripada pemerhati-pemerhati politik pada hari ini agak buntu untuk melihat hala tuju politik. Dan adakah kemungkinan juga apabila tidak ada sesiapa yang dapat memberikan majoriti, maka yang di-Pertuan Agong akan menubuhkan sebuah kerajaan mageran sebagaimana cadangan Tun Dr. Mahathir? Perkara-perkara ini adalah dalam pertimbangan-pertimbangan pemerhati yang melihat kerumitan politik Malaysia pada hari ini, dan beberapa hari yang akan datang ini dijangkakan kebuntuan ini mungkin akan melingkari situasi politik Malaysia. Doktor, kebuntuan politik yang hampir sama juga pernah kita saksikan tidak lebih 2 tahun lalu, itu Februari 2020, di mana ketika Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ketika itu Tun Mahathir meletakkan jawatan, dan akhirnya kebuntuan itu diselesaikan dengan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dengan memanggil semua ahli-ahli politik ketika itu. 222 ahli politik dipanggil, mendapatkan pandangan dan meminta apakah sebenarnya mereka ingin ketahui siapakah yang mereka sokong sebagai Perdana Menteri, dan akhirnya kita dapat saksikan Tan Sri Muhyiddin Yassin diangkat sebagai Perdana Menteri. Dan adakah ini keadaan yang mungkin akan berlaku ketika ini, kerana dari segi nombornya tidak ada yang menyatakan mempunyai sokongan by on block. Daripada segi sokongan kita lihat daripada PN, mereka ada angka mungkin 103, Pakatan Harapan sahaja ada 80-90, kemudian ada pecahan-pecahannya daripada Pakatan Harapan Plus, daripada Warisan, daripada Muda Pejuang yang ketika ini langsung lagi tidak mempunyai mengeluarkan sebarang kenyataan siapa yang mereka sokong. Pakatan Harapan committed dengan Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri mereka. Tetapi bagaimana kaedah terbaik untuk kita mungkin merungkai kepada kemelut ataupun kebuntuan politik ketika ini? Adakah akhirnya kita perlu melihat kepada payung negara, iaitu yang di-Pertuan Agong? Ya, Saudara Najib, saya selaku pemerhati politik, secara ikhlas saya menyatakan bahawa pada hari ini rakyat tidak lagi meletakkan harapan kepada ahli-ahli politik, kerana permainan politik yang sedang ditunjukkan oleh ahli-ahli politik sekarang ini seolah-olah telah memberi harapan palsu kepada rakyat. Mereka tidak dapat mengagak, dan adakah harapan rakyat itu akan bakai terungkai, akan bakai dipenuhi dalam masa yang sekejap tadi? Maka saya melihat pada hari ini harapan rakyat sekarang sedang tertumpu kepada satu sosok, iaitulah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kerana Seri Paduka sejak daripada krisis tahun 2020, tahun lepas pada bulan Mac lagi, telah menunjukkan kebijaksanaan baginda bagaimana
untuk menangani. Peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong itu cukup besar dan nampak Sri Paduka Baginda cukup teliti bagaimana untuk merungkai situasi politik yang berlaku pada masa itu. Dan saya yakin dalam kebuntuan politik pada hari ini, sekali lagi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan memainkan peranan baginda sebagai raja berperlembagaan menurut perlembagaan dengan kebijaksanaan Duli Yang Mahamulia Tuanku, dan pada masa yang sama dengan nasihat daripada Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Saya yakin Tuanku dapat menangani situasi yang nampaknya rakyat sudah hilang harapan mereka kepada ahli-ahli politik yang nampaknya mungkin dianggap oleh rakyat lebih mementingkan kuasa, sedangkan rakyat pada masa ini sedang berdepan dengan situasi yang sukar, dengan pandemik COVID, 20,000 kes sehari, kematian purata 200 hingga 300 sehari, yang memerlukan perhatian dan juga penyelesaian daripada kerajaan. Nampaknya mungkin Tuanku akan buat satu keputusan yang bijak, sama ada membentuk sebuah kerajaan daripada gabungan parti-parti atau Sri Paduka Baginda akan menubuhkan sebuah kerajaan magran, kerajaan khas yang akan menangani masalah negara dalam tempoh 2 tahun sehingga akhirnya akan diserahkan kembali mandat itu pada rakyat untuk menentukan kerajaan baru. Selepas 2 tahun diadakan pilihan raya yang ke-15 yang akan mengutamakan keadaan. Doktor, keadaan landscape politik negara ini seolah-olah berulang. Dan pemain politiknya juga dalam kalangan elit politik. Wajah-wajah yang sama kita saksikan sejak berdekad yang lalu. Tetapi kalau kita asingkan, kalau kita faham politik ini adalah mengenai mainan angka, juga mainan emosi, kerana politik itu juga adalah seni untuk mempengaruhi orang lain menggunakan pelbagai cara, emosi antaranya. Kalau kita ketepikan emosi ini, kita lihat kembali kepada apa yang dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, 7 tawaran Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tidak diterima baik oleh banyak pihak terutama pembangkang. Tetapi melihat kepada sebuah pembentukan sebuah negara politik lebih matang, adakah 7 tawaran itu antaranya kalau kita boleh sebutkan di sini adalah menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 2 penggal sahaja, dan juga membentangkan rang undang-undang lompat parti, di mana kita tahu tindakan lompat parti ini daripada BN ke PH ke PN dan sebagainya, dan apa lagi nama yang mungkin akan wujud di masa hadapan, antara punca berlakunya ketidakstabilan politik ini. Dan juga dari sudut rakyatnya ada peruntukan yang sama kepada semua ahli-ahli parlimen, tidak kira mereka pembangkang daripada ahli pembangkang ataupun kerajaan. Dan ini mungkin anda lihat bahawa tawaran-tawaran ini sebagai game changer, tetapi mungkin kerana dipengaruhi emosi dan juga desakan untuk melihat perubahan di pucuk kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi pada pandangan doktor, adakah reformasi institusi ataupun reformasi dalam kita menguruskan ataupun perjalanan politik negara ini perlu dilakukan agar di masa hadapan kita tidak menyaksikan drama yang sama berulang-ulang, perubahan, ada tidak kepuasan hati, berlaku perubahan, tarik sokongan, bertukar-tukar Perdana Menteri walaupun mungkin dari kem yang sama, tetapi urus takbir dan perjalanannya begitu juga. Dan adakah doktor melihat bahawa 7 tawaran itulah tawaran terbaik untuk kita mereformasikan institusi yang kita terlepas? Ya, saya kira tawaran yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin beberapa hari lepas, CSA yang ditawarkan itu adalah sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat progresif dan memberikan harapan kepada negara ini. Tetapi kita melihat tawaran itu agak terlewat kerana parti-parti pembangkang sudah dapat menghidu bahawa Tan Sri Muhyiddin sudah kehilangan sokongan apabila 15 anggota Parlimen UMNO yang pro kepada Zahid telah menarik sokongan. Sekiranya tawaran itu lebih awal, mungkin sebulan yang lalu, saya kira parti-parti politik akan menyahut tawaran tersebut. Dan kita lihat, kita ada mendengar bahawa 2 anggota parlimen daripada DAP, Ong Kian Ming dan juga Tony Phua, telah menunjukkan respon yang baik terhadap tawaran tersebut. Akan tetapi, meskipun tawaran CSA itu sudah berlalu dan Tan Sri Muhyiddin tidak dipedulikan oleh parti-parti pembangkang yang sudah dapat melihat peluang untuk menubuhkan satu kerajaan yang lain. Tetapi sebenarnya ia tidak menutup
menutup peluang kita untuk kembali kepada satu keadaan di mana kita dapat mewujudkan kestabilan negara dengan kerjasama di antara satu sama lain. Maka saya melihat dalam konteks ini kerajaan rakyat, people government, itu adalah pilihan yang terbaik yang ada sekarang, di mana ia boleh dijayakan sekiranya semua pemimpin-pemimpin parti politik yang ada sekarang ini, yang kelihatan sedang bertelagah ini, duduk semeja berbincang dan mereka dengan kata sepakat boleh menubuhkan kerajaan rakyat ini yang akan melibatkan semua. Tan Sri Muhyiddin, melibatkan Tun Mahathir, melibatkan Anwar Ibrahim, melibatkan Zahid Hamidi, di mana kerajaan ini boleh mewujudkan sebuah kerajaan yang melebihi kekuatan 2/3 majoriti. Maka undang-undang boleh dibuat, boleh diluluskan di parlimen dengan baik, antaranya reformasi-reformasi ya, seperti menghadkan jawatan Perdana Menteri selama 2 penggal saja, dan pada masa yang sama menggubal satu undang-undang anti lompat. Kerana anti lompat inilah sebenarnya yang telah mengancam kedudukan negara kita, politik negara kita tidak stabil disebabkan oleh aktiviti lompat-melompat oleh ahli-ahli parlimen yang hanya mementingkan diri mereka semata-mata. Dr. Mazlan, ramai mungkin yang melihat bahawa ini permainan elit politik. Walaupun mereka ni bergelar wakil rakyat, tetapi rakyat di kawasan mereka seolah-olah tidak mempunyai suara untuk menyalurkan apa yang mereka mahu. Yang mungkin rakyat di kawasan yang mereka undi pilih wakil rakyat itu tidak mempunyai pandangan untuk dipertimbangkan, tetapi hanya survival politik saja. Bagaimana sebagai masyarakat kita boleh memainkan peranan yang lebih penting, yang lebih baik untuk memastikan bahawa ahli-ahli politik ataupun wakil rakyat yang kita pilih ini benar-benar mewakili kita dan bukannya serve for the party? Ya, ini memerlukan kepada satu tahap politik matang. Kematangan politik yang wujud di negara kita ini, ia memerlukan satu proses masa, dan pada masa yang sama kita perlu menggalakkan lebih kepada pendidikan politik supaya setiap warga negara memahami peranan mereka, mereka sebagai wakil rakyat, mereka sebagai seorang yang telah dipilih oleh rakyat untuk menduduki badan-badan perundangan yang akan membuat polisi dan akan menerbitkan polisi serta program-program yang akan memberikan kebaikan kepada rakyat. Mereka kena memahami apakah itu demokrasi berparlimen, raja berlembagaan, dan pengertian demokrasi itu perlu dilandaskan kepada kefahaman etika yang tinggi supaya mereka tersemak di dalam jiwa mereka rasa bertanggungjawab sebagai seorang wakil rakyat yang mewakili rakyat, yang setiap rakyat di kawasannya itu memerlukan pembelaan daripada wakil rakyat ini. Kita percaya bahawa sekiranya satu reformasi dapat diwujudkan di negara kita melalui pembentukan sebuah kerajaan rakyat, people government, yang akan menggabungkan setiap ahli politik tanpa mengira pembangkang dan juga kerajaan, mereka bersama-sama boleh melahirkan input-input ke arah reformasi demokrasi yang lebih baik, yang menjanjikan masa depan yang lebih baik kepada negara Malaysia yang tercinta ini. Dr. Mazlan Ali, itu apa yang kita mahukan. Mungkin bagi pendapat pengasis politik ataupun masyarakat di luar sana, yang penting adalah soal rakyat ketika mana kes jangkitan harian ketika ini bermain pada kadar 20,000. Ini bukan sekadar angka, ini nyawa. Setiap hari ratusan orang dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19. Itu krisis yang kita hadapi ketika ini. Tetapi apa cabaran utama, mana-mana individu yang akan menerajui pentadbiran negara ketika ini? Kita faham keutamaannya adalah rakyat, COVID-19, mengekang COVID-19 dan juga vaksinasi. Tetapi cabaran utamanya adalah memastikan wujudnya persefahaman. Dan adakah mereka boleh dilihat bahawa mereka ini akan menjadikan hal rakyat, COVID-19, vaksinasi
ekonomi, peluang pekerjaan, ramai yang menganggur ketika ini sebagai pillars ataupun tiang serinya yang memastikan bahawa kerajaan yang akan wujud nanti ini lebih stabil daripada apa yang ada ketika ini. Yalah, itulah sebenarnya harapan yang kita lontarkan kepada ahli-ahli politik ini supaya mereka menyedari bahawa tanggungjawab mereka sebagai pembuat dasar, pembuat undang-undang di negara ini yang akan memimpin negara, yang menentukan hala tuju negara. Di tangan-tangan mereka lah, 220 ahli Dewan Rakyat ini, di tangan-tangan mereka inilah dan juga masa depan rakyat. Sekarang berdepan dengan kesusahan, dengan pandemik COVID-19 yang agak serius di negara kita. Kita memerlukan sokongan kepada program vaksinisasi yang akan mewujudkan komuniti berkelompok dalam masyarakat. Sekaligus akan dapat mengatasi pandemik ini. Dan pada masa yang sama kita perlu kepada penguatkuasaan, kepada polisi-polisi yang lebih tegas, yang lebih jelas untuk membawa keluar negara kita daripada pandemik yang merosakkan ekonomi dan pada masa yang mengancam nyawa rakyat ini. Maka kita sebenarnya menaruh harapan kepada wakil-wakil rakyat dan kebijaksanaan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di atas nasihat tuanku, di atas tunjuk ajar tuanku dan juga hala tuju yang akan dibawa oleh baginda ini, mungkin wakil-wakil rakyat ini, pemimpin-pemimpin politik ini boleh menimbangkan untuk mereka duduk bersama berbincang, maka penubuhan sebuah kerajaan baru berasaskan kepatihan mungkin tidak boleh menyelesaikan masalah, tetapi kerajaan rakyat mungkin menjadi satu solusi yang baik di mana pembentukan kerajaan yang kuat membolehkan undang-undang dapat diluluskan di parlimen yang akan merubah situasi dan juga akan membentuk polisi-polisi baru yang lebih produktif untuk negara yang pada masa akan datang dapat mencegah ahli-ahli politik daripada menjadi tidak bertanggungjawab. Kita disiplinkan mereka dengan undang-undang anti lompat dan pada masa yang sama undang-undang ke atas mereka yang melakukan rasuah politik dan seumpamanya dapat diwujudkan oleh kerajaan rakyat yang akan memberi harapan kepada negara kita pada masa akan datang. Itu harapan besar yang bukan sahaja dinyatakan dilihat oleh pihak pengarasi satu pemerhati politik, tapi saya pasti harapan besar oleh semua rakyat Malaysia ketika ini melihat kepada kemeluk politik yang mungkin bagi kalangan sebahagian dari kita sudah wujud kelesuan politik, political fatigue melihat kepada apa yang berlaku ketika ini.